Baiklah, hari ini kita nak belajar tentang bab 2 tajuk tekanan tingkatan 5 topik 2.6 prinsip Bernoulli. Sebelum tu kan, apa sebenarnya prinsip Bernoulli ni? Jadi mari kita berkenalan dahulu dengan prinsip Bernoulli ni. Pertama, kita kena tahu apa yang Bernoulli nyatakan. Prinsip Bernoulli menyatakan apabila hal laju pengaliran bendalir bertambah, tekanan dalam bendalir akan berkurang dan sebaliknya. Atau dengan kata mudahnya, jika pengaliran itu laju, maka tekanannya menjadi rendah. Dan yang kedua, kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan konsep daya yang terhasil apabila terdapat perbezaan tekanan. Seperti tadi, kita tahu jika ada tekanan tinggi, akan ada tekanan rendah dan perbezaan tekanan itulah yang menghasilkan daya. Daya macam mana kita nak tahu tu kan? Daya yang menghasilkan tolakan dari kawasan yang bertekanan tinggi ke kawasan yang bertekanan rendah. Jadi, itulah dia penerangan berkenaan dengan apa itu prinsip Bernoulli dan bagaimana proses daya itu berlaku. Baiklah, sebelum kita bergerak dengan lebih lanjut kepada kesan daya angkat ke atas bola pingpong dan juga penghasilan daya angkat oleh aerofoil, saya terlebih dahulu akan memberitahu bagaimana sebenarnya daya angkat pada hari ini boleh terhasil. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan mengenai kesan daya angkat ke atas bola pingpong. Baiklah, untuk melihat kesan daya angkat ke atas bola pingpong, kita akan melakukan satu aktiviti di mana kita memerlukan corong turas, tiup silikon dan juga bola pingpong. Baiklah, seperti rajah yang ditunjukkan, kita akan letakkan bola pingpong ke dalam corong turas yang ditelangkupkan dan juga kita akan memasang tiup silikon ke atas corong turas. Seterusnya, kita akan tiup melalui tiup silikon ke dalam corong turas dan kita akan lihat pada akhirnya bola pingpong tersebut akan terapung. Jadi, persoalannya pada hari ini, bagaimanakah sebenarnya bola pingpong ini boleh terapung? Udara yang mengalir dengan halajan yang tinggi pada bahagian atas bola pingpong menghasilkan satu kawasan bertekanan udara yang rendah. Perbezaan antara tekanan tinggi di bahagian bawah dengan tekanan rendah di bahagian atas bola pingpong menghasilkan satu daya paduan ke atas. Sebenarnya daya paduan inilah ialah daya angkat yang mengangkat bola pingpong tersebut. Jadi, itu sahaja mengenai kesan daya angkat ke atas bola pingpong. Kita akan pergi pula kepada penghasilan daya angkat oleh aerofoil. Nak tahu tak sebenarnya kita boleh melakukan satu aktiviti di rumah menggunakan barang-barang yang terpakai untuk melihat sendiri kesan daya angkat ke atas bola pingpong. Barang-barang yang digunakan adalah bola pingpong, corong turas yang diperbuat daripada botol plastik 2 liter di mana pada bahagian atasnya kita potong. Seterusnya, penyambung yang menggantikan tiup silikon, manakala yang terakhir sekali adalah pam udara di mana ia akan berfungsi sebagai sumber udara kita pada aktiviti kali ini. Jadi, untuk melakukan aktiviti ini, kita akan menyambung ke semua bahan-bahan yang kita ada untuk melaksanakan aktiviti ini. Seterusnya, kita dapat lihat apabila pam udara dihidupkan dan dihalakan ke dalam corong turas, maka bola pingpong tersebut akan terapung. Dan inilah sebenarnya yang dikatakan kesan daya angkat ke atas bola pingpong. Seterusnya, mari kita berbincang tentang penghasilan daya angkat oleh aerofoil. Mesti ramai di antara kita yang pernah menaiki kapal terbang kan? Pernah tak terfikir macam mana kapal terbang yang berlepas daripada lapangan terbang tu boleh naik ke udara? Di sini saya ingin mengajar tentang konsep daya angkat yang menjadi faktor kapal terbang tersebut boleh naik ke udara.
Bagaimana daya angkat yang dihasilkan ini dapat mengangkat kapal terbang itu ke udara? Jom kita tengok. Pertama sekali, apa itu aerofoil? Aerofoil ialah bentuk sayap kapal terbang yang sering dipanggil sebagai bentuk aerofoil. Sayap berbentuk aerofoil ini ialah punca penghasilan daya angkat ke atas kapal terbang. Apabila kapal terbang sedang berlepas daripada lapangan terbang, bentuk aerofoil pada sayap kapal terbang ini akan menyebabkan udara mengalir pada kelajuan yang berbeza melalui bahagian atas dan bahagian bawah sayap itu. Menurut prinsip Bernoulli, halaju udara yang tinggi di bahagian atas mewujudkan suatu kawasan yang bertekanan rendah, manakala halaju udara yang rendah di bahagian bawah menghasilkan kawasan yang bertekanan tinggi. Perbezaan tekanan ini menghasilkan satu daya angkat yang bertindak ke atas kapal terbang itu. Jumlah daya angkat yang bertindak ke atas kapal terbang juga dipengaruhi oleh sudut serang. Apabila aerofoil berada pada sudut serang yang tertentu, aerofoil mengenakan satu daya pada aliran udara. Menurut hukum gerakan Newton ketiga, satu daya tindak balas akan bertindak pada sayap kapal terbang dan menyumbang kepada daya angkat yang bertindak ke atas kapal terbang itu. Untuk lebih memahami tentang konsep daya angkat ke atas aerofoil, jom kita lihat video ini. Apakah yang menyebabkan sebuah kapal terbang untuk terbang ke udara? Jawapannya ialah daya angkat yang bertindak ke atas aerofoil. Apakah itu daya angkat ke atas aerofoil? Perkara yang paling penting dalam situasi ini ialah prinsip Bernoulli. Bayangkan kita ada sayap kapal terbang berbentuk aerofoil dan udara sedang melalui bahagian atas dan bahagian bawah sayap itu. Dalam situasi ini, halaju udara di bahagian atas sayap itu lebih tinggi daripada halaju udara di bahagian bawah sayap itu. Disebabkan halaju udara tinggi di bahagian atas sayap kapal terbang, sebuah daya angkat telah terhasil. Daya angkat yang terhasil ini ialah kerana perbezaan tekanan di bahagian atas dan bahagian bawah sayap kapal terbang. Tekanan di bawah sayap kapal terbang adalah lebih tinggi daripada tekanan di bahagian atas sayap kapal terbang. Ini ialah sebab mengapa kapal terbang boleh naik ke udara. Jadi, apakah aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan seharian? Yang pertama adalah penundu Bunsen. Apabila ada gas yang melalui muncung lubang udara yang kecil, maka halaju aliran gas akan menjadi tinggi. Mengikut prinsip Bernoulli, kelajuan gas yang tinggi akan menghasilkan tekanan yang rendah di dalam batang penundu Bunsen. Jadi, tekanan atmosferik di luar yang lebih tinggi akan menolak udara masuk melalui lubang udara. Maka, bercampurlah gas dan oksigen untuk menghasilkan satu pembakaran yang lengkap. Aplikasi kedua ialah pesongan bola. Mesti ramai yang terfikir macam mana bola yang disepak ke depan dan ke atas boleh terpesong ke sebelah kiri. Berikut adalah video yang menunjukkan bola disepak ke hadapan namun ianya terpesong ke sebelah kiri. Sebenarnya, bola yang disepak mestilah dalam keadaan berputar. Kalau kita dapat lihat, bola tersebut berputar mengikut lawan jam. Apabila bola bergerak ke atas dan ke hadapan, tentulah akan ada aliran udara yang lalu di sebelah kiri dan juga kanan bola. Aliran udara di sebelah kiri adalah berhalaju tinggi kerana aliran udaranya adalah sama arah dengan arah putaran bola. Maka, tekanan udara di sebelah kiri adalah lagi rendah daripada tekanan udara di sebelah kanan. Apabila wujudnya perbezaan tekanan, maka wujudlah daya. Namun, di manakah daya itu terhasil? Daya yang terhasil adalah dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Daya itu akan menolak bola ke arah kiri. Maka, bola yang bergerak ke hadapan akan terpesong ke sebelah kiri. Aplikasi yang terakhir adalah aerofoil songsang F1. Berikut merupakan gambar rajah kereta F1 yang mana saya labelkan kawasan A, kawasan B yang mana berlakunya aerofoil songsang, iaitu kawasan A adalah splitter kereta dan kawasan B adalah spoiler kereta. Jadi, ini merupakan video yang menunjukkan udara melalui bahagian aerofoil songsang di belakang kereta. Ini merupakan gambaran aerofoil songsang yang mana pada bahagian di bawah iaitu bahagian yang melengkung, halajunya adalah tinggi yang mana akan mewujudkan tekanan yang rendah dan pada bahagian atas pula halajunya adalah rendah yang mana akan menghasilkan tekanan yang tinggi. Apabila ada perbezaan tekanan,
maka wujudlah suatu daya yang bertindak dari kawasan tinggi ke kawasan rendah. Maka daya yang terhasil itu akan menekan kereta F1 ke bawah supaya kereta F1 menjadi lebih stabil. Jadi, apa yang kita dapat simpulkan daripada subtopik prinsip Bernoulli ini ialah prinsip Bernoulli ini menyatakan bahawa apabila hal laju pengaliran sesuatu berdalih itu bertambah, maka tekanan di dalam berdalih itu akan berkurang ataupun sebaliknya. Perbezaan tekanan tersebut akan menghasilkan suatu daya yang mana daya itu akan bertindak dari kawasan yang tinggi ke kawasan yang rendah. Jadi, disebabkan daya tersebut, maka kapal terbang boleh terbang ke atas dan juga bola pingpong boleh terangkat ke atas. Okey, baiklah. Sekarang kita akan lihat contoh soalan. Okey, baiklah. So, kita lihat soalan 1. Soalan 1 menyatakan bandingkan daya angkat yang bertindak pada rajah J dan K. Jadi, sebelum kita jawab soalan ni, kita kena tahu dulu apa sebenarnya perbezaan kedua-dua rajah ni. Jadi, kita lihat perbezaannya. Pada rajah K, bentuk streamline-nya berada di bahagian atas. Dan pada rajah K, bentuk streamline-nya berada di bahagian bawah. Bentuk streamline tu adalah lengkungan di bahagian sini. Jadi inilah yang kita panggil bentuk streamline. Jadi apa kaitan bentuk streamline ni dengan daya angkat? Okey, sebenarnya bentuk streamline inilah yang akan menentukan sama ada tekanan itu berada pada tekanan yang rendah atau tekanan yang tinggi. Sama ada di bahagian atas dan di bahagian bawah. Jadi apa pula kaitan tekanan dengan daya angkat? Okey, baiklah. Sebenarnya tekanan inilah yang akan menghasilkan daya tolakan. Okey, baiklah. Nampak sama tak macam dalam rajah J tu? Dan dekat sinilah kita akan terangkan apa sebenarnya kaitan tekanan ini dengan daya angkat. So, jika anda dapat lihat dekat sini ada arus udara. Dan di bahagian atas, hal laju udara tu dia akan tinggi. Dan bila hal laju tu akan tinggi, tekanan dekat bahagian atas ni akan jadi rendah. Dan apabila dekat bawah pula, hal laju udara dia akan lebih rendah dan menyebabkan tekanannya tinggi. Jadi kita dapatlah simpulkan jika hal laju udara tu tinggi, maka tekanan akan menjadi rendah. Jika hal laju udara rendah, maka tekanan akan menjadi tinggi. Jadi, apa perbandingan yang kita dapat lakukan? Untuk rajah J, kita lihat di bahagian atas, hal laju udara tinggi, tekanan rendah. Dan di bahagian bawah, hal laju udara dia rendah, tekanan dia tinggi. Untuk rajah K, kita lihat pula, hal laju udara dia rendah di bahagian atas dan tekanan dia tinggi. Dan di bahagian bawah, hal laju udara dia tinggi dan tekanan dia menjadi rendah. Jadi jawapan untuk soalan ni akan jadi apabila tekanan dari bawah itu lebih tinggi, maka daya angkatnya lebih besar. Oleh itu kita dapatlah simpulkan daya angkat yang bertindak dalam rajah J lebih besar dari rajah K. Itulah jawapan untuk soalan 1 ni. So kita pergi ke soalan 2. Okey, soalan 2 dia minta apakah yang terjadi pada keadaan bola pingpong apabila udara ditiup antara bola pingpong. Jadi dia nak tanya kalau kita tiup di bahagian tengah ni, apa yang akan terjadi pada dua-dua bola pingpong ni? Okey, kita lihat. Jika kita tiup di bahagian tengah, itu bermaksud hal laju udara tu akan jadi tinggi. Dan apabila hal laju tu tinggi, tekanan dalam tengah tu akan menjadi rendah. Dan apabila kita letakkan hal laju di tengah ini tinggi, maka di tepi-tepi ni adalah hal laju dia akan rendah dan mempunyai tekanan yang tinggi. Dan apa yang akan terjadi pada bola pingpong ni, dia akan menolak bola mendekati antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab adanya perbezaan tekanan yang menghasilkan daya paduan. Jadi jawapannya ialah bola pingpong ni akan melekat atau mendekat antara satu sama lain. Jadi itu sahaja untuk contoh soalan. Sekian, terima kasih.